Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keizinan untuk diberikan masa lapang sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibghtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah kamu 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu salah satunya rebutlah waktu lapangmu ketika mana sebelum datangnya waktu sibukmu. Jadi alhamdulillah hari ini kita lapang lah sebab tak ada makan. Memang kalau nak tunggu pengajian ilmu paling ramai bulan Ramadan. Ini kira orang kata banyak keuntungan Ramadan ni sebenarnya. Kalau kita lihat pada mata kasar ataupun kita pandang dengan pandangan yang lebih luas, kita akan lihat bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ramai yang mengatakan hadis ni hadis dhaif, iaitu syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan awalnya rahmat. Awalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita teringat satu hadis yang lain ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencipta, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mencipta rahmat, maknanya rahmat itu dicipta. Dicipta rahmat itu sebanyak 100 rahmat. Maknanya gambaran 100 rahmat tu, kalau kita tak kira pada bilangan angka, kita kira pada keseluruhan. Maksud bila sebut 100% lah. Bila 100% maknanya sempurna. Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Jadi setiap penciptaan Allah kesempurnaan. Hatta kalaupun pada zahir kita nampak kekurangan pada zahir kita. Contoh bila kita nampak orang cacat, orang kurang upaya, kita nampak pada zahir kita dia itu kurang. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap sempurna. Kenapa sempurna? Siapa boleh jawab? Kenapa pada pandangan zahir kita kata dia cacat, kurang, tapi di sisi Allah tetap sempurna? Allah yang cipta. Dia macam nak kena tu. Lagi. Allah SWT maha penciptaan dia tetap sempurna. Tak kira apa saja. Kita tak boleh kata Allah cipta tu tak sempurna. Sebab Allah tu maha pencipta. Allah tahu apa saja yang Allah buat di dunia ni untuk manusia, untuk hambanya, semua Allah tahu. Tapi macam mana kita nak nampak kesempurnaan Allah pada penciptaan yang zahir kita nampak dia tak kurang. Dia kurang. Setiap kekurangan ada kelebihan. Boleh? Itu di antaranya lah. Tapi ada lagi makna lagi besar lagi. Allah sayang. Okey, boleh juga, tapi ada siapa lagi nak mencuba? Sebab kalau kita lihat pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun pada zahir manusia mungkin kata kurang ataupun tak sempurna, maksud kesempurnaan itu bukan pada kita. Kesempurnaan pada Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala kata, kalau sekiranya seseorang perempuan itu ataupun seorang keluarga itu bila dia menimpa musibah yang dia dapat tadi tu, lagi dia syukur, lagi besar dia punya kedudukan dia di sisi Allah SWT. Nampak tak? Maknanya apa saja. Sebab tu kita ini umpama disebutkan dalam kitab seorang ulama besar Hadramaut Yaman, tempat saya belajar, iaitu nama dia Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Dia kata apa? Dia kata apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu musibah,
sebenarnya Allah SWT nak naikkan derajat anda. Maknanya kalau pada pandangan kita dia itu kurang tapi sebenarnya tinggi. Contoh, kenapa saya doa-doa tak dapat? Kita kalau kita doa sesuatu, minta kepada Allah, kita nak dapat itu jam juga, betul tak? Tapi di sisi Allah sebenarnya ada benda yang Allah suruh. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin kata kepada kita tapi kita tak dengar. Kita tak tahu. Allah kata, "Hei fulan, belum masanya lagi. Kamu nak aku tak bagi lagi sebab belum masanya." Sebab tu kalau kita perasan lah, kita cuba tengok, congak diri kita balik. Mungkin ada pada tuan-tuan puan ataupun tak ada, saya tak tahulah. Tapi cuba fikir balik. Ada tak kadang-kadang kita minta pada Allah, kita tak dapat. Tapi bila mungkin 5 tahun lepas tu, baru kita dapat. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang minta pemberian kita tu, Allah kata bukan untuk itu. Allah tak bagi yang itu, tapi Allah bagi yang lain. Contoh, kita nak minta, contohnya kita nak dapat seorang anak. Minta kepada Allah nak minta anak, tak dapat. Tapi dalam kehidupan kita, kerja kita, pengurusan apa saja, mudah saja. Itu Allah ganti. Allah tukar. Maknanya ada benda yang Allah Subhanahu Taala tukar nikmat dia, bukan yang kita minta, tapi nikmat juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitu apa yang kita minta. Kita minta nikmat, tapi Allah tukarkan kepada kita ujian, dugaan, bencana. Mungkin pada zahirnya kita kena bencana tu, tapi disebabkan doa kita, harap kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, Allah gantikan musibah tu tak kena pada kita. Musibah tu orang lain yang kena. Ini yang ketiga. Tapi ni semua dunia. Ada satu lagi yang Allah tak bagi di dunia. Itu yang nanti di hari akhirat kelak, ada orang nanti, ini cakap je lah, teori saya pun tak tahu juga, kan? Tapi ini ulama cakap, nanti di hari akhirat ada orang yang dia sampai dekat akhirat nanti, apa ini? Dia tak tahu apa benda ni. Lalu dia kata, "Ya Allah, ini untuk siapa?" Allah kata, "Untuk kamu." Apa benda yang aku buat? Mungkin dia itu pada zahirnya di dunia dia tak, maknanya dia tak banyak solat, dia tak banyak puasa, tapi dia orang yang sebab sebagai manusia memang ada buat silap. Nobody perfect. Tak ada seorang pun sempurna dalam kehidupan dia, amal dia, ibadah dia, muamalat dia, mesti ada kesilapan. Kalau hari ini ada orang cakap dia punya perbuatannya sempurna, lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Jadi maknanya tetap ada kekurangan, tetap ada kelemahan. Tapi dengan kelemahan yang ada itu, mungkin dia minta doa kepada Allah tak dapat. Dia minta apa saja. Ni kehidupan dia mungkin sukar apa semua. Allah gantikan dia di hari akhirat kelak, sehingga dia terkejut. Apa ni Allah? Allah kata, "Hei fulan, kau ingat tak suatu masa dahulu kau minta ini. Kau tak dapat kan? Ya, ini dia. Kau ingat tak masa kau ini susah, ini contoh dalam permintaan kerja ke, permintaan anak nak masuk sekolah ke, susah. Mesti ada jalan. Ada orang smooth je, apa saja semua dia dapat, tapi belum tentu di akhirat dia senang. Sebab itu kata dalam satu perkataan, andai kata orang yang mendapat musibah itu tahu apa yang akan dia dapat nanti, dia tak cepat nak minta dengan Allah, "Ya Allah, angkatlah musibah ni, ya Allah, lepaskanlah." Tak. Sebab nanti di sana, nanti dia akan tengok,
Masya Allah. Sehingga kan Allah kata, inilah dia musibah yang kamu sabar tu. Allahu Akbar. Inilah Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab tu kalau pada pandangan manusia, pandangan zahir kita, semuanya tak elok. Semuanya tak sempurna. Semuanya tak perfect. Semuanya tak ni. Tapi pandangan Allah sebenarnya, itu yang Allah tahu. Sebab Allah lebih maha mengetahui. Tu tadi saya berbual dengan Din. Dengan Din. Ini malam ni dah malam ke-8 tarawih. Puasa kita ke-7. Agak-agak rasa macam baru je masuk Ramadan. Ini dah nak masuk 10 dah. Lepas tu saya berbual. Kita mungkin lah. Lepas tu Din sambung. Ustaz, kalau kita dululah zaman kita puasa dulu kan. Kita rasa kalau tengok air tu lain macam kan? Ataupun nak tunggu berbuka tu siap boleh tidur baring ni mak tak buka lagi ke? Dia kata kan. Atau saya cakap dengan dia, Din, kita tak boleh nak ukur, kita ukur anak kita. Macam mana anak kita puasa? Tuan-tuan semua perempuan ada anak. Macam mana anak kita puasa? Ada macam style kita ke ataupun nampak dia relax je? Ke macam mana? Kan? Tak tahu, saya tengok anak saya relax. Sekejap-sekejap je dia tahu, jom. Yalah memanglah tak tahu adakah faktor dunia tu ke ataupun masa. Tapi bagi saya rasa masa ni macam laju sikit. Siapa ada rasa masa tu laju? Kan, kalau kita tengok memang dalam riwayat Nabi SAW sebut tidak akan berlaku kiamat melainkan waktu itu pantas, bergerak pantas. Tak percaya nanti tengok dia naik 15 Ramadan nanti raya. Allahu Akbar. Jadi oleh sebab itu kita kena ambil peluang. Sebab itu saya sebut tadi, jangan kita tunggu masa sibuk. Masa yang senang, masa yang lapang, ambillah masa ni. Sebab tu Ramadan adalah satu waktu yang kita kata macam punchline. Maknanya nak cepat buat sesuatu amal, Ramadan ni lah. Sebab Ramadan ni lah kita boleh pegang Al-Quran. Cuba kita congak balik, tengok balik. Dalam sebelum Ramadan ni berapa kali kita pegang Quran? Dengan waktu Ramadan berapa kali kita pegang Quran? Allahu Akbar. Ni nikmat daripada Allah SWT. Sebab tu saya dalam Ramadan ni kita tengok masjid ni kumpul. Saya kata sebenarnya yang kumpulkan kita Allah. Allah yang kumpulkan kita. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ini Puan Rahimah. Puan Rahimah. Dia yang cakap, saya kata, alamak, saya kitab tertukar pula bila tulis hidayah. Alah Ustaz, buat tausiah Ramadan ni. Okey dah tu. Jadi kalau kita lihat, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Taala. Tahu tak tuan-tuan? Kalau kembalikan kepada Allah, Allah pernah berfirman satu ayat Al-Quran. Allah kata, walau amana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin samawati wal ard. Kalaulah anna ahlul qura, walau anna ahlul qura, kalaulah sekiranya ahli penduduk, ahli penduduk ke, ahli kampung ke, ahli penempatan ke, semuanya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, Allah akan buka, lafatahna alaihim barakat, Allah SWT akan buka keberkatan. Sebab tu kalau kita tengok, keberkatan ni ada waktu bila? Berkatan yang Ramadan. Tak percaya, tengok pada semua jenis manusia. Semua jenis manusia, bukan jenis manusia tu satu makhluk asing. Tak, maknanya tingkatan. Tengok tengok anak-anak kita. Anak-anak kita. Apa nikmat dalam Ramadan dia dapat? Dia memanglah puasa tu betul lah. Dia lebih banyak dengan family. Walaupun anak tu memang anak, tapi dia dapat tengok ayah dia dapat tengok ibu dia,
Dan masa Allah bagi tu luar biasa. Kan? Kalau kita dulu zuhur, boleh ke waktu zuhur kita makan dengan anak kita? Selalulah, bukan Ramadan. Jangan Ramadan tak boleh. Tak, selalu. Bila? Tak ada. Jarang kan? Tiba-tiba Allah ambil waktu yang betul-betul kita semua tak sibuk. Melainkan dulu kita menyibukkan dirilah. Kan? Waktu maghrib tu baru nak balik. Pejabat kita pun sama. Pejabat kita pun dia letak waktu kita apa? Waktu sebelum sebelum asar. Ke waktu asar kita dah balik ah. Dah balik beli makan apa semua. Yang penting duduk pula. Makna waktu tu Allah bagi waktu maghrib kamu duduk dengan anak-anak. Itu belum maghrib lagi, subuh, sebelum subuh. Waktu sahur. Ya, kita tak terfikir waktu sahur Allah kumpulkan kita anak beranak. Tiba-tiba Allah kata, kumpul. Semata-mata, nak, bangun nak? Bangun. Sahur. Sahur, bangun dia. Walaupun mata kuyu, mata ngantuk, yang abangnya kejap duduk atas ni, lepas tu tunduk jatuh ke bawah. Tapi bila dah siap, tapi orang perempuan lah paling hebat. Sebelum suami bangun, dia dah bangun dulu. Ke suami dulu bangun? Ini orang perempuan ni memang tak boleh challenge lah. Kalau kita tengok macam mana. Tapi kalau orang bujang tak apalah, dia memang bangun dulu. Tapi orang bujang pun sekejap je, 5:30 je dah boleh sahur dah, ambil roti. Ini tak payah masak-masak. Tapi subhanallah, kalau kita lihat, tengok sekolah tahfiz kat sini lah. Ingat tak sebelum Ramadan orang banyak cerita tahfiz lah, ini perlu ke tahfiz. Tapi bulan Ramadan tengok siapa perlu tahfiz? Siapa perlu tahfiz? Semua. Yang kata tahfiz ni tak ada relevan lah apa semua. Kenapa anda cari tahfiz? Kenapa? Allah nak tunjukkan. Kamu jangan cakap banyak. Inilah orang yang hidupkan kamu surau. Masjid. Itu yang ada seorang ustaz dia kata, kalau kita nak cengeng, kita boleh cengeng. Bila waktu cengeng kita? Waktu urusan dunia kamu tak nak ajak aku. Tapi bila mayat ada, kenapa cari kami? Bila jenazah ada, kenapa cari budak tahfiz? Boleh tak kita nak anak-anak ni baca Quran 30 juzuk? Tak kira lah Datuk Tan Sri ke Tun ke apa ke, semua panggil. Kan? Sebab Allah nak tunjukkan keadilan Allah. Waktu dunia kamu boleh cakap macam-macam. Tiba-tiba waktu akhirat kamu akan kenal siapa aku. Tahu tak? Waktu akhirat semua orang kenal Allah. Waktu ibadah semua kenal Allah. Tapi waktu urusan dunia, Allah kalau boleh letak tepi ya. Budak tahfiz letak tepi. Pengajian ilmu letak tepi. Tapi bila dah dalam keadaan nazak, dalam keadaan susah, siapa kita cari? Andai kata bumi ni tak hujan-hujan, kemarau, nak cari siapa? Nak cari siapa? Silap air bulan masa itulah tak ada fikir tauliah lagi dah. Tauliah dah tak fikir dah. Kita fikir orang ni orang yang semua orang cari dia. Semua orang dengar cakap dia. Automatik saya yakin mi'ah bimi'ah, 100%. Tak kira lah hatta agung sekalipun akan cari orang walaupun tak ada tauliah. Sebab dia tahu kat situ dia sebenarnya. Sebab itu orang agama jangan main-main. Orang agama mulut dia masin. Mulut dia mustajab. Memang ini jangan cakap betul ke Ustaz? Memang inilah yang berlaku dalam zaman berzaman. Semua orang akan cari ulama. Cari akan guru. Sebab tu dalam Islam, dalam bulan Ramadan, tarawih budak tahfiz. Baca tahlil. Kalau boleh budak tahfiz. Masjid surau, lagi dia tengok ada budak-budak tahfiz, lagi dia seronok. Rumah masjid aku ada anak tahfiz. Dia tengok orang ramai juga. Tapi bila dia tengok budak tahfiz ada, ustaz yang mengajar pula tahfiz, yang jadi imam tahfiz,
Guru hafiz. Allahu Akbar. Inilah dia berkat. Berkat dalam dunia ni Allah sorokkan beberapa manusia. Di antaranya Allah sorokkan seorang perempuan di kalangan ibu. Kalau semua lelaki, minta maaf saya cakap, tak ada perempuan, dia takkan datang rahmat Allah SWT. Sebab tak ada turun yang kata Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa yang paling baik aku buat suhbah, aku patut berkawan. Dia kata kepada Nabi SAW, paling baik aku patut bersuhbah, dekat dengan dia, berkawan dengan dia. Rasulullah kata apa? Ummuk, ibumu. Ibumu laki perempuan? Perempuan. Kalau kita kata okeylah Ustaz, ibumu, okeylah, lepas tu laki lah. Tak. Nabi sambung lagi, budak tu kata, lepas tu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. 2 kali. Kita dengar, alah dah lah, lepas ni laki lah, kan? Rasulullah, lepas tu ummuk, ibumu. 3 kali ibu. Lepas tu Rasulullah, baru bapa. Alamak, tak payah cakap lah, saya pun lelaki juga. Maknanya nak ceritakan perempuan ni tempatnya tinggi. Apa kata Nabi SAW apabila dihitung dan dikira, kenapa 3 kali perempuan, 1 lelaki? Sebab perempuan ni ada 3 benda yang lelaki tak buat. Yang memang fitrah dia perempuan je ada. Kan? Iaitu pertama, perempuan yang mengandung. Mana ada lelaki mengandung? Injection daripada lelaki nak jadi perempuan, agak-agak boleh mengandung. Tengok Allah bagi mengandung. Kedua, melahirkan anak. Mana ada orang lelaki lahirkan anak? Tak ada, lahirkan anak perempuan. Yang ketiga, menyusukan anak. 3, Rasulullah bagi signal. Ummuk, iaitu mengandung. Ummuk, melahirkan. Ummuk, menyusukan. Sebab itulah perempuan yang melahirkan anak, kalau meninggal dunia, syahid. Tinggi terus perempuan Allah bagi. Sebab tu kemuliaan orang perempuan ada pada Islam. Carilah agama lain, tak ada macam mana Islam bagi. Allahu Akbar. Sebab tu orang perempuan, andai katalah kalau dikumpulkan orang perempuan non-Muslim, saya akan cakap bab ni. Dan saya yakin, saya masuk bab ni, ramai masuk Islam. Sebab apa? Baru dia sedar, hebatnya Islam menaikkan martabat orang perempuan. Tapi orang lelaki jangan terasa pula. Orang lelaki pun ada kedudukan dia. Nabi SAW letakkan kedudukan. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, kalau hari ini, ataupun kalau waktu ini aku izinkan manusia sembah manusia. Manusia mana? Makna tahap sembah tu bukanlah sembah macam sembah Allah tu. Maknanya hormat, taat, patuh. Nescaya aku suruh orang perempuan semua kejar lelaki. Maknanya sembah pada lelaki. Kalau andai kata diizinkan sembah tu, bayang sembah tak boleh lah. Sembah hanya sembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan bagaimana kedudukan wanita. Wanita yang menyiapkan menyiapkan makanan untuk suaminya, menyiapkan untuk makanan untuk anak-anaknya. Perasan tak? Sebenarnya anda telah dapat pahala suami anda. Kenapa pula? Habis Rasulullah kata apa? Sesiapa yang membukakan, maknanya siapa yang maknanya berikan orang lain berbuka. Beri lain orang berbuka, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa tadi. Allahu Akbar. Maknanya orang perempuan kan dia masak. Yang makan siapa? Suami. Yang masak, isteri. Maknanya dia lah letakkan pada kita. Tapi orang lelaki pula, apa dia punya tanggungjawab? Nafkah pula. Nafkah dia, bila dia bagi nafkah kepada isterinya, nafkah padanya, dia adalah lelaki yang sejati, lelaki yang mulia, lelaki yang baik, lelaki yang soleh.
Allahu Akbar. Tengok bagaimana Islam meletakkan peranan di antara sama lain. Tolong menolong di antara sama lain. Bantu membantu di antara sama lain. Inilah dia kedudukan Islam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita lihat anak-anak kita bersama dengan kita dalam solat. Kita pergi sama-sama. Ini hari ni AJK pula. AJK masjid. Tak percaya, tanya AJK masjid. Bulan waktu bila dia rasa surau dia kecil? Ada AJK ni? Ada AJK ke ada orang kuat surau masjid? Tanya lah. Masa tu dia kata, kalau kita extend kat belakang ni bagus juga kalau kita, masa tu lah dia fikir, kalau naik tangga ke apa ke. Sebab masa Ramadan lah yang penuh. Itu pun bukannya sampai 30 hari. Saya sekarang ni kalau saya sampaikan je, saya tengok ramai. Masa ni tu, saya cabar semua ni. Kalau boleh jangan tinggalkan surau ni. Jangan tinggalkan masjid. Awak. Saya punya ayat mula-mula cantik je. Saya duduk dalam. Ramai punya tempat ni tu jika senyum-senyum tu. Yalah, kalau saya ngajar dulu, saya tengok 1 sini, 2 sini, 3 sini, 4 sini. Tapi hari ni penuh pula. Lepas tu saya tanya, ini penduduk sini ke orang lain? Penduduk sini. Alhamdulillah. Tahniah pada kamu semua. Kan? Janganlah terus nak belasah je. Kan tak pasal-pasal tak datang langsung. Jadi saya kata macam tu. Lepas tu saya kata, sebenarnya anda boleh. Lepas tu saya pusing pula. Tu yang kat belakang tu, yang dalam balik tirai tu, ramai pula hari ni Memang boleh tak? Biasanya malam-malam boleh datang ke tak boleh? Ke Ramadan saja? Lepas tu diorang pun diam. Saya kata, sekarang ni memanglah ada orang cakap begini, orang perempuan wajib tak pergi surau? Wajib tak pergi masjid? Tak wajib, dia harus saja. Tapi andai kata kalau dia nak solat berjemaah, dia halang ke ataupun boleh? Dibolehkan. Tak ada masalah. Maknanya orang perempuan kalau nak datang terus untuk hadir surau masjid, tak ada halangan bagi dia. Tapi kenapa dia harus saja? Orang lelaki wajib. Sebab orang perempuan dia ada tanggungjawab lain. Dia ada tanggungjawab anak, dia tanggungjawab urusan rumah. Orang lelaki tak. Orang lelaki memang waktu maghrib, isyak tu memang waktu dia. Waktu dia nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu, apabila kita melihat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lihat, kalau ada orang dia boleh pandang rahmat Allah tu, banyaknya Ramadan ni. Cuba tengok, Ramadan ni lah, masa ni lah orang miskin dicari. Orang miskin, asnaf zakat. Tu yang kita masuk masjid, tiba-tiba ada orang duduk depan tu, apa tu? Duduk depan ke kat mall, dia duduk depan. Kaunter dibuka. Ambil zakat. Ambil zakat ni kerja dia apa? Yalah, kerja dia zakat. Tapi sebenarnya untuk siapa? Tengok. Allah kata, manusia, aku yang cipta mereka. Memang anda rasa dia, apalah miskin lah, apa semua. Tiba-tiba Allah kata, duit yang ada kat kamu tu sebenarnya untuk dia orang. Masa itulah Allah SWT kata, sekarang ni duit apa yang anda dekat dalam anda punya projek tu, keluarkan untuk mereka. Allah, dalam bulan Ramadan Allah SWT tunjukkan. Sebab itu ketika mana dalam satu riwayat dalam kitab hadis Matan Arba'in Nawawi, Imam Nawawi, hadis, ketika mana Rasulullah SAW cerita tentang kemuliaan orang-orang yang kaya, dermawan, orang yang boleh berjihad, apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba Rasulullah nampak orang miskin. Dia kata, lepas tu Rasulullah kata, kenapa? Ya Rasulullah, telah pergi nikmat pada orang-orang yang berkemampuan. Maknanya orang kaya dengan cara dia. Orang ni, kami ni miskin, apa yang ada Rasulullah? Lepas tu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, bagi kamu solat sunat duha 2 rakaat. Maknanya dalam setiap orang ada dia punya peranan. Setiap orang ada bahagian masing-masing. Tengok orang yang bekerja sebagai apa kita panggil ni, pertahanan awam.
pertahanan awam. Macam saya bila mengajar dekat Kagat, dekat Poli Diraja Malaysia, saya akan masuk bab ni. Iaitu kata Nabi SAW, setiap mata akan menangis di hari kiamat kelak. Setiap mata akan menangis di hari kiamat kelak. Termasuklah mata saya, mata kita tu, semua. Sebab Rasulullah kata, kullu ainin bakiyat fi yaumil qiyamah. Semua mata akan menangis di hari kiamat kelak. Kecuali dua mata. Kecuali dua mata. Apa mata yang pertama? Mata yang menangis apabila memikirkan dosa dan kesilapan pada dia. Menangis mata. Yang kedua, mata yang berjaga untuk negara, berjaga untuk sempadan negara, berjaga untuk keselamatan manusia. Ni mata ni. Ini khusus untuk siapa ni? Khusus untuk frontliners lah. Sebab tu bila dia cerita pasal frontliners, ini hadis ni ambillah. Siapa yang kerja doktor ke, jururawat ke, nurse ke, tentera, polis, ini dia punya hadis sebenarnya. Hadis dia, pahala dia, iaitu mata nanti, mata dia takkan menangis di hari kiamat kelak. Tapi kita ambillah mata yang menangis tu. Duduk sorang-sorang, tafakur. Dan kita Alhamdulillah ada sahur. Sahur tu kalau boleh ambillah masa. Kenapa? Okeylah. Kita fikir balik Subhanallah, ya Allah, kenapalah makan tu waktu sebelum subuh? Makan tu kenapa waktu sebelum subuh? Kenapa makan tu waktu sebelum subuh? Sebab Allah nak bagi tahu kat kita, makan waktu sebelum subuh tu sebenarnya Allah nak bagi tahu waktu tu. Waktu tu waktu sahur. Dia boleh sahur, boleh suhur, boleh. Suhur. Suhur maknanya makanan. Sahur makna masa. Suhur tu makanan yang dimakan waktu sahur tu. Itu suhur. Jadi sahur. Jadi waktu sahur kan, kita kalau kita lihat dalam kitab fiqh, Imam Syafi'i kata apa? Disunatkan berbuka, disunatkan menyegera berbuka. Kan? Berbuka tu segera. Lepas tu bila kita nak azan, ni muazzin, dia azan dulu ke dia makan dulu? Azan, dia makan dulu. Waktu dia tahu azannya, dia kunyah kurma ke apa ke, dia teguk air ke, lepas tu baru dia azan. Maknanya orang muazzin dia makan dulu sebelum kita. Jadi dia makan dulu, lepas tu dia azan, baru kita makan kan. Tapi itu menyegerakan berbuka, sunat. Yang kedua, iaitu kata Nabi SAW, melambatkan sahur. Sahur tu lambat kan? Bukan sahur pukul 3 pagi. Ni pukul 12 dah sahur. Kenapa? More. Belum masuk lagi. Kan pukul 3 pagi. Dia dah sahur pukul 3 pagi. Okey. Tapi sebenarnya lewatkan. Allah bagi kita sahur tadi lewatkan. Sebelum 50 ayat yang muktadil. 50 ayat yang Allahumma salli ayat yang sederhana. 50 ayat. Jadi sebelum tu sahur. Tapi kalau kita tengok pun hari ni, andai katalah sebelum azan, contohnya 6-7 minit azan, pukul 6 boleh minum lagi? Boleh, tak ada masalah. Janganlah waktu azan Allahu Akbar diminum. Ini tak boleh. Ada orang cakap bagaimana? Ada hadis Rasulullah kata bila dengar azan minumlah. Itu sebenarnya azan 2 kali, itu imsak tu. Kalau kita tengok jam, ada takwim, ada imsak. Hilang. Hilang. Tapi ada imsak. Imsak tu maknanya waktu mula kita sahur ataupun sebelum itu. Imsak tu maknanya pegang. Tapi sebenarnya bukan tak boleh sahur lagi. Itu pegang. Lepas tu zaman Nabi SAW dulu ada 2 azan. Azan bangun sahur. Dekat Indonesia ada tu. Dia kejut sahur. Sahur! dia jerit tu sahur. Ada satu pula tempat dia pukul kompang.
Dia pergi pusing kat lorong-lorong, ketuk tu, sahur, sahur. Dia nyanyi-nyanyi je. Tapi yang penting bangunkan orang sahur lah. Kalau kita lihat zaman Nabi SAW, azan dua. Azan yang pertama, azan kejut sahur. Tapi jangan sebut as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum tu subuh. Lepas tu azan yang kedua. Pada zaman Nabi SAW, memang muazzin ni Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu azan. Azan subuh tu Bilal bin Rabah. Jadi bila azan Bilal bin Rabah subuh, tapi pada pada bulan puasa, ada dua orang azan. Muazzin tu dua. Satu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Satu lagi Bilal bin Rabah. Jadi Rasulullah SAW kedepankan Bilal bin Rabah. Mana Bilal bin Rabah azan dulu. Lepas tu Abdullah ibnu Maktum azan kedua. Jadi sebab tu bila Rasulullah kata, bila dengar azan Bilal, makanlah. Yang kita, makna azan Bilal boleh makan. Maknanya dia kata apa? Waktu azan kedua, bukan. Tu azan yang pertama. Azan yang pertama boleh makan. Tapi azan yang kedua tak boleh. Tak boleh makan. Jadi oleh sebab itu, kita kena tahu dalam bab-bab syarat, sah, wajib, sunat, wallahu ta'ala alam. Jadi insya-Allah masa pun dah cemburui saya. Jadi mudah-mudahan perkongsian sedikit apa yang saya kongsikan. Kalau nak tahu tuan-tuan, sebenarnya saya ni mengajar kitab ni. Ambillah peluang. Dah ramai. Lepas ni jemput datang. Kita belajar kitab sirah Nabi SAW. Sirah Nabi SAW. Ini kitab ni luar biasa. Saya cerita tuan-tuan semua, kitab ni luar biasa. Sebab cuba cari kitab sirah Nabi, anda akan jumpa tebal macam ni. Tiba-tiba saya bawa kitab comel. Kitab kecil, nipis. Dan ini daripada sebelum lahir Nabi sampai wafat Nabi. Ni saja kitab dia. Saya ajar sebulan sekali. Betul tak? Sebulan sekali. Jadi tengoklah jadual saya. Lain kali insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di siri perjumpaan yang akan datang. Lepas raya lah. Jadi insya-Allah saya adalah pelajar yang pernah belajar di Darul Mustafa Hadramut Yaman. Guru saya Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz ibni Syekh Wakar bin Salim. Saya sekarang tengah membuat satu program untuk anak-anak yang belajar tahfiz, kemudian boleh menyambung pengajian ke Hadramut Yaman. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat, ada anak-anak yang nak belajar tahfiz, bolehlah masuk sekolah saya. Sebab sekolah saya pun bukan hujung dunia. Saya ni kat KL dia, dekat Taman Keramat. Ni Mahat Tahfiz saya kat Taman Keramat. Jadi dekat je. Nak jemput saya pun sekejap je datang. Sekejap je datang. Saya datang sekejap je. Saya pun dibesarkan di Taman Keramat. Saya orang Keramat. Orang Kuala Lumpur. Saya masa mula berceramah dekat TV3, masa tu tahun 2008 kot. Saya gantikan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, sahabat saya yang hari ni masya-Allah Allah bukakan pintu laluan dakwah dia besar, bersama dengan Ustaz Azhar Idrus, bersama dengan Ustaz Wadi Anwar. Jadi alhamdulillah, saya menggerakkan Mahat Tahfiz ni dah lama. Hampir 8 tahun ke 9 tahun. Saya dulu ada sekolah rendah. Sekolah rendah saya buat sekali. Tapi disebabkan ada kekangan yuran apa semua, jadi saya akhirnya buka yang kecil saja, Mahat Tahfiz biasa saja. Jadi siapa yang nak derma untuk program pengajian saya dekat Mahat Tahfiz Darul Muhibin, saya alu-alukan untuk derma. Dan kalau ada sesiapa yang nak bersama dengan saya, mana tahu Ramadan ni nak cuba suasana Ramadan dengan tahfiz, budak-budak tahfiz, pada hari Selasa malam Rabu dekat Surau Nurul Ihsan, Taman Desa Keramat. Tu tempat saya mengajar tiap-tiap Selasa malam Rabu. Saya mengajar di sana 3 kitab. Tauhid, kitab tafsir Al-Quran Ibnu Katsir, fiqh mazhab Syafi'i dengan hadis Imam Nawawi. Ini kitab yang saya ngajar. 3 kitab sekali saya ngajar Selasa malam Rabu. Kemudian kalau Ramadan ni Selasa malam Rabu di sana, Khamis dekat Mahat Tahfiz, dekat alamat tu. InsyaAllah. Kalau ada siapa yang ke lapangan, jemput datang esok malam untuk bersama dengan kami semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta ampun dan maaf
atas segala kekurangan dan kelemahan tersemai. Terima kasih atas perkongsian, atas keizinan dan juga duduk bersama dengan saya. Perkongsian yang kurang ini, yang lemah ini datang daripada saya yang lemah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.